Dr. Muaya Haji Muhammad. Okay. Saya suka Dr. Muaya ni sebab dia tak terlalu sangat, menonjol sangat. Dia biasa-biasa tapi dia punya bila dia membentangkan ataupun bercakap ada fakta dan dia sampai terus kepada hati. Okey. Dalam buku ni dia nak membincangkan tentang cara kita melihat akan mengubah sesuatu perkara itu. Okay? Jadi beranikan diri melihat kelebihan dan kebaikan orang lain serta bijaksana dalam menangani kelemahan dan kesilapan diri kita sendiri. Kita nak tengok kelebihan orang lain tapi kita kena tengok jugalah. Termasuk saya ni lah. Okay? Kelemahan dan juga kesilapan diri kita sendiri. Okay. Kita mulakan dengan kata dalam buku ni dia tak tebal pun. Dalam ada ke gambar buku? Tak ada gambar buku, saya tak senlap. Okey, tak apa. Okey. Okey, dalam 90 muka surat je tapi penuh bermakna. Okey. Manusia dijadikan oleh Allah ni sebagai sebaik-baik makhluk ciptaan dan dilengkapi dengan anggota dan panca indera. Ukuran kesempurnaan yang sebenar kepada seseorang manusia ialah kewarasan akal. Okay? Sebab kita ni yang membezakan kita manusia dengan makhluk yang lain adalah akal. Jadi bagaimana kita menggunakan dan menguruskan akal itu dengan baik. Okay. Kesempurnaan akal adalah penentu kepada kebijaksanaan manusia dalam mengemudi diri sendiri untuk menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan di dalam kehidupan. Yang waras menentukan kebijaksanaan seseorang manusia dan juga penentu kepada iman. Manakala iman yang sempurna adalah penentu kepada kebijaksanaan akal. Maknanya kat sini kalau jawapannya untuk kebijaksanaan akal hendaklah berpandukan kepada Islam. Islam dah diberi panduan ataupun guideline macam mana kita nak menggunakan akal dengan baik mungkin. Okey. Ini kerana Allah telah memberikan satu alat yang sangat sempurna kepada manusia. Iaitu kehebatannya yang dinamakan akal. Yang mana akal itu menjadi pantuan yang terperinci untuk menggunakan melalui Islam agar manusia dapat menggunakan akal tersebut dalam menempuhi kehidupan kita seharian. Okay. Dalam buku ni juga disentuh mengenai erti sebuah kehidupan yang mana setiap manusia mengetahui bagaimana untuk menjalani kehidupan masing-masing. Orang tak sama, berbeza. Okay. 3 sebab manusia ni dilahirkan. Pertama, untuk menjadi hamba Allah. Kedua, untuk menjadi khalifah. Yang ketiga, untuk mengimarahkan dunia mengikut hukum Allah. Faiz, back. Okey. Arti sebuah kehidupan ni, setiap manusia mengetahui cara menjalani kehidupan masing-masing. Manusia perlu tahu bagaimana dia menjalani kehidupannya agar tidak tersasar dan juga tersilap daripada kehidupannya. Okay. Yang ketiga, hendaklah mencari keredaan Allah melalui satu perkara yang dilakukan dalam kehidupan. Jika dapat dilakukan, maka kitalah manusia yang paling beruntung dan bukan hanya di dunia, malah di akhirat. Jadi, lakukanlah amalan kebaikan, jauhilah larangannya. Okay. Seterusnya, tujuan kehidupan kita. Pertama, mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah ni luas kan. Tolak pun perintah Allah, buat baik pun perintah Allah, menolong manusia pun perintah Allah. Okey, dan sebagainya. Yang kedua, lakukan amal baik dengan ikhlas. Untuk mendapat ganjaran di akhirat serta mendapat keredaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita pun tak tahu kan zaman-zaman sekarang kan. Lagi zaman COVID ni kita tak tahu manalah tahu besok tak ada ke kan. Jadi kita kena buatlah kebaikan. Okey. Seterusnya, disentuh juga tentang paradigma. Paradigma ni adalah cara kita berfikir dan
benda yang orang tak boleh kawal dalam diri, iaitu emosi kita sendiri. Emosi kita untuk bertindak balas dengan apa yang berlaku. Okey. Terusnya, paradigma dengan sikap ni dia berbeza ya. Dia tak sama. Dia tak sama. Contohnya sikap ni dia terbagi kepada 3. Cara seseorang berfikir, emosi dan tindakan seseorang. Okey. Tetapi apa yang menentukan paradigma itu ialah sikap seseorang itu sendiri. Macam mana seseorang itu berfikir, kita boleh nampak. Macam mana emosinya, dia menguruskan emosinya dalam keadaan marah, dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Okey. Terusnya nanti dulu. Laju aja ni. Faiz ni. Okey. Paradigma ni dia terkandung dalam 2 ya, iaitu minda sedar apa yang kita fikir, minda segar iaitu 95% yang menentukan kehidupan seseorang. Okey, contohnya paradigma yang akan menentukan kesihatan, kebahagiaan, kekayaan, kerohanian dan hubungan sesama manusia. Itu tak apalah. Okey, seterusnya skrip kehidupan manusia. Setiap manusia ni mempunyai kehidupan yang berbeza-beza. Sini ada yang susah kan? Itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar tak ni? Jelas tak ni? Next page. Next page. Okey. Stop. Okey. Setengah manusia mempunyai kehidupan yang sempurna dan setengah manusia dan setengah orang mempunyai kehidupan yang tidak sempurna. Itu bergantung kepada tadi Allah kan kita pun berdasarkan kepada rukun apa? Qada dan qadar. Rukun apa? Rukun apa semua? Qada dan qadar. Percaya kepada qada dan qadar. Ustaz, rukun apa Ustaz? Rukun iman. Bagus. Soalan murid hari ni. Okey. Allah juga menganugerahkan akal yang cerdik untuk kita berfikir dan melakukan amalan yang diperintahkan dengan yang terbaik. Okey. Terusnya. Banyak kerja waktu ni. Okay. Kasih sayang kehidupan. Ni pun disentuh juga kasih sayang kehidupan ni. Dalam buku ni. Okay. Yang mana kehidupan seseorang itu dipenuhi dengan kasih sayang Allah pada hamba-Nya. Itu sebab kita ni disuruh dan disuruh supaya berkasih sayang kepada setiap makhluk Allah. Yang lain juga. Okay. Tunjukkan cara kita berkasih sayang tu dengan ikhlas. Bukannya kita menunjuk-nunjuk tetapi dengan keikhlasan yang lahir daripada hati kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala mengetahui mengetahui apa yang diniatkan di dalam diri seseorang. Okey. Contohnya lah dalam sesebuah organisasi. Okey. Cara pemimpin untuk menegur seseorang. Tetapi hendaklah menegur dengan penuh kasih sayang. Maknanya kita tegur perbuatan apa dia yang tak betul. Tetapi dengan gunakan kaedah kasih sayang supaya apa? Supaya dia dapat memberi satu kesan yang mendalam kepada jiwa seseorang tu. Emosi seseorang agar orang yang ditegur tu tidak akan berkecil hati. Okey ya? Okey ya? Okey. Seterusnya. Azam tahun baru. Azam tahun baru. Setiap orang ada cakap azam. Setiap tahun baru, ada azam. Apa azamnya? Gitu. Untuk berjaya, untuk bahagia. Macam-macam. Okey? Tetapi semua manusia mempunyai azam. Tetapi untuk mencapai azam tu perlulah fokus. Fokus terhadap apa yang hendak dilakukan agar matlamat tersebut tercapai. Contohnya dengan menguatkan azam itu.
Dengan menguatkan fokus untuk menentukan kejayaan yang mereka perlu. Okay? Kenal pasti hidup hari-hari yang dilalui. Kita kena pasti, kena disiplinkan diri. Kalau kita nak capai azam tersebut. Okay? Jika setiap hari kita tidak akan nampak kita tidak akan berjaya. Kita hendaklah berjaya mencapai kejayaan. Okay? Ingatkan kepada Allah SWT setiap hari yang kita lakukan untuk mencapai keredoannya kepada keredaan Allah SWT. Astagfirullahalazim. Okay. Barang siapa? Ini seperti mana dalam riwayat Al-Baihaqi, dia kata barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada semalam, maka tiadalah kebaikan padanya. Oleh itu, manusia perlu ada visi, tujuan dan sasaran dalam kehidupan kita ini. Ada sikit. Okay. Ingatlah, orang lain tak boleh mengubah diri kita. Yang boleh ubah diri kita adalah diri kita sendiri. Termasuk yang cakap ni. Okey. Tidak tahu, okey. Maknanya kita kena ubah diri kita tu. Bukan orang lain. Orang lain boleh pandu, boleh bimbing, boleh bantu je. Tapi yang nak mengubahnya tu diri kita. Okey. Terus, hijrah. Next. Okey. Hijrah menuntut setiap manusia untuk membuat penghijrahan sikap. Okay. Contohnya dalam banyak-banyak hijrah tu saya pilih satu lah sebab kita ni berkaitan dengan pegawai kerajaan. Okay, kan? Kita kena, apa hijrah yang kita buat? Perlu. Okay? Seorang pegawai kerajaan perlu mempunyai sikap bersatu padu, amanah dan juga bertanggungjawab. Okay? Untuk berjaya dalam organisasi perkhidmatan awam ni, kita perlu ada 6 perkara. Pertama, perkongsian di antara mereka, bekerjasama, patuh setiap amanah yang diberikan, mesti cepat menyelesaikan perselisihan faham, bertanggungjawab serta yang paling penting kita ada sikap sifat pemaaf ni lah. Okay? Setiap pegawai perlu mempunyai sikap-sikap yang 6 ni, okay, perkara-perkara yang 6 ni agar perkhidmatan yang diberikan dapat bertambah dengan baik. Di samping mengutamakan kebajikan, maka kebajikan orang lain yang di bawahnya juga. Okay. Terusnya, okay, cabaran dalam kehidupan. Cabaran dalam kehidupan. Cabaran bermaksud bagaimana kita bertindak balas. Okay? Apabila kepada apa yang berlaku pada diri kita. Cara kita nak menghadapi cabaran. Pertama, kuatkan minda kita dengan bertenang. Okay? Cuba berfikir dengan cara yang positif. Cuba lihat hikmah, pengajaran dan teladan yang kita dapat di sebalik perkara yang berlaku. Sandarkan kekuatan kepada Allah, melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan larangan. Yakin pada diri kita sendiri. Okay. Diri kita sendiri. Menganggap segala dugaan dan cabaran itu satu ujian daripada Allah. Dan yang paling penting, kita hendaklah dekatkan diri kita ini kepada Allah dengan solat istikharah ataupun kita berdoa. Dah lama tak bercakap ni. Okey. Terusnya. Okey, disentuh juga oleh Profesor Dr. Mahaya ni tentang etika bekerja. Okey. Dalam Islam, etika bekerja ini berdasarkan 3 prinsip. Pertamanya, ubudiyah, iaitu kita menghambakan diri kita, iaitu bekerja kerana Allah. Kedua, mas'uliyah, iaitu bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga, itqaniyah, iaitu membuat sesuatu dengan sebaik yang mungkin. Okey. Kita lihat pada prinsip yang pertama, tentu pada prinsip yang pertama iaitu ubudiyah, iaitu dengan mengamalkan 3 prinsip. Jaga solat walaupun kita ni sesibuk mana.
buat sesuatu tanggungjawab untuk mendapatkan rezeki yang halal. Okey, buat kerja seperti ianya urusan kita. Okey, walaupun pada sebenarnya ianya urusan orang lain. Okey. 5 prinsip dalam etika kerja. Yang pertamanya, buat sesuatu kerja tu bersih, iaitu bersih daripada rasuah dan penyelewengan. Yang kedua, cekap ataupun komited membuat sesuatu kerja yang diberikan. Amanah, lakukan pekerjaan yang diberikan. Okay. Kasih sayang, amalkan konsep kasih sayang dalam pekerjaan. Okay. Tak mudah marah. Okay. Dan juga dengan kesilapan orang lain. Okey, dan juga bekerjasama walaupun bukan tugas kita. Okey. Etika kerja yang baik ini, tidak berkira dengan rakan sekerja dalam melaksanakan tugas. Ni kau punya tak? Kita sama-sama, kita satu tim kan? Kita sama-sama. Okey, menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati kawan sekerja. Okey, beralah jika berselisih faham dengan rakan sekerja. Okey, itu sebabnya setiap hari manusia bekerja ibarat seperti mana menanam benih. Adakah kita menanam benih baik yang memberi manfaat ataupun benih yang menjadi racun kepada orang lain? Okey. Jika kita fikir, jika benih racun yang kita semai kepada orang lain, ingatlah ianya akan berbalik racun itu racun tersebut kepada diri kita sama ada semasa di dunia ataupun di akhirat. Tanam benih ni. Okey, seterusnya. Next, Faiz. Okey, refleksi kehidupan. Tadi pun ada cakap kan yang TV ada refleksi kan. Okay. Okay, yang pertama, refleksi bermaksud cermin kita akan nampak muka kita di dalam. Okey. Tetapi sebenarnya dunia luar ialah refleksi kepada dunia dalaman diri kita. Contohnya, kebanyakan orang mempunyai masalah intonasi bahasa yang digunakan semasa bertanya. Kebanyakan lebih banyak menggunakan bahasa orang menyalahkan orang lain. Kita kena salah juga. Kita sendiri bila kita nak menggunakan bahasa kepada seseorang, sama ada bahasa gunakan itu menyentuh ataupun menyinggung perasaan seseorang. Yang kedua, manusia sibuk hendak membetulkan diri orang tapi tanpa berfikir untuk membetulkan diri sendiri. Oleh itu, kita hendaklah perlu merefleksi terlebih dahulu. Okey, seterusnya perhatikan dunia luaran kita dari segi kesihatan, kebahagiaan, kekayaan dan hubungan sesama manusia. Cara kita nak refleksi contohnya lah. Tuliskan matlamat yang hendak kita capai. Dan tuliskan juga, mungkin kita boleh tuliskan cara pemikiran yang menghalang daripada kita untuk mencapai matlamat tersebut. Kemudian cuba buat perubahan dan perhatikan sama ada ianya berjaya ataupun tidak. Yang kita senaraikan tadi. Tiga jenis manusia yang kita perlu tahu ya, tiga jenis manusia dalam kehidupan ni kan. Yang pertama, manusia yang bentingkan benda luaran. Kedua, manusia pahlawan. Manusia yang asyik hendak bersaing. Yang ketiga, manusia yang seronok pada benda yang dibeli dan diperolehi. Oleh itu, seorang manusia itu perlu fokus untuk akhirat, bukan dunia saja. Apabila kita fokus pada akhirat, kita akan melakukan kebaikan dan takut untuk melakukan kejahatan. Okey. Selanjutnya, akhir ni. Namanya Azlina ni membebel. Okey. Bagus. Dugaan dan cabaran. Kehidupan ada dugaan cabaran kan? Okey, dugaan cabaran merupakan suatu hiasan di dalam arus perjalanan kehidupan seseorang. Yang mana
manusia ni terdesak untuk mencapai apa, untuk mencari, bukan mencapai, untuk mencari apa jua jalan penyelesaian, okey, dalam menempuhi cabaran dan dugaan tersebut. Okey, yang kedua, lahirlah minda yang tajam dan jiwa yang teguh daripada dugaan dan cabaran yang dihadapi. Okey, yang mana minda yang tajam, okey, dia mampu untuk merangka, merancang dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dan juga mampu menduga lebih awal cabaran dan dugaan yang bakal akan dihadapi. Okey, manakala jiwa yang teguh pula mampu menerima setiap cabaran dan dugaan dengan mencari makna di sebalik kepayahan yang ditanggung. Mestilah ada cabaran tu teruk mungkin. Okay. Dugaan yang lebih teruk. Okay. Tapi ada okay, makna di sebalik kepayahan yang ditanggung. Okay. Yang ketiga, menggunakan kesempurnaan akal yang dimiliki untuk menambah pahala dan juga menghapus dosa. Okay. Okay. Terusnya, di sebalik dugaan dan cabaran yang tersembunyi, maka ada yang berharga, iaitu kebahagiaan hidup dengan mencari kasih sayang Allah untuk mendapat kebahagiaan hidup dan juga di dunia dan juga di akhirat.